أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظم شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang saya kasihi pengurusi surau Jamaliyah, barisan pengurusan pentadbiran surau, tuan-tuan dan perempuan yang sempat bersama pada malam ini, uhyikum tahiyatan mubarakatan ma'indillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab kita Ziarah Alam Barzakh. Dah tak banyak lagi tuan-tuan, ya? Walaupun kita jarang ada kuliah, tapi dah banyak kita baca. Malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tajuk hal-hal yang bermanfaat bagi mayat di dalam kubur. Apa yang sangat bermanfaat apabila jenazah itu dah kita kebumikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Thabit Al-Banani, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Nuaim menuturkan, jika jenazah seorang mukmin telah diletakkan di lubang kuburnya, dia akan langsung dikelilingi oleh amal-amal salihnya. Kalau adalah, ya. Itulah kehebatan orang yang diamal soleh. Lalu datang kepadanya malaikat pemberi azab, sehingga sebahagian amal solehnya berkata kepada malaikat tersebut, jangan engkau mendekatinya. Kata amal soleh yang berada berhampiran dengan jenazah, jangan menghampirinya. Seandainya dia tidak memiliki apapun kecuali aku, nescaya engkau tidak akan pernah sampai kepadanya. Inilah kehebatan amal soleh. Walaupun dia tak banyak buat ibadah dia, tapi aku yang ada di sini, maka aku takkan benarkan engkau menghampirinya. Ya? Ini sangat bermanfaat.
Masih lagi daripada perawi yang sama, Sabit Al-Banani dan juga daripada Ibn Abi Dunya, dia mengatakan jika seorang hamba yang salih meninggal dunia lalu diletakkan di dalam kuburnya, akan dibawakan kepadanya tempat tidur dari syurga, ya, dan dikatakan kepadanya, tidurlah dengan nyenyak dan bahagia, engkau telah berbuat baik sehingga Allah meredaimu. Selain itu akan dilapangkan kuburnya seluas pandangan mata memandang. Itulah keluasan dia, seluas mata kita memandang. Dan dibukakan baginya pintu syurga sehingga dia dapat melihat keindahan syurga dan mencium baunya. Buka di syurga je nampak, masuk tak boleh lagi, sebab belum sampai masanya, sebab dia masih berada di alam barzakh. Cuma Allah dah buka dah dan dia nampak. Kemudian bau syurga itu pun keluar dan dia boleh menghidunya bau syurga tersebut. Bagi mereka, dia kata tadi, seorang hamba yang salih. Dan juga akan dikelilingi oleh amal solehnya, puasa dia, solat dia, dan apa-apa kebaikan yang dia buat. Semua amal soleh itu berkata kepadanya, kami telah menyusahkanmu. Maknanya masa dunia dulu kita susah, kan? Sembahyang, nak bangun pagi-pagi, kan? Nak pergilah ke surau, nak ke masjid berjamaah, kita letih-letih pun kena buka juga Al-Quran, baca juga Quran, kan? Berzikir juga, tengok ruang-ruang hari-hari yang ada puasa sunat. Kita puasa sunat Ramadan, macam mana pun kena puasa Ramadan, kan? Siapa yang tak mampu puasa Ramadan, maka dianya kenakan difidyahkan. Susahlah kita. Maka dia kata, menjadikanmu haus dan dahaga, tidur malam pun tak lena. Sekarang kami akan memenuhi apa yang engkau sukai sehingga engkau sampai di tempat tinggalmu di syurga. Jangan teman kita sampailah ke hari kebangkitan, iaitu penghitungan Yaumul Mahsyar. Dia tak ke mana-mana. Jadi kalau itulah peneman kita, tuan-tuan, peneman kita kan waktu itu sunyi, peneman kita dalam kubur, amal soleh kita, kita renungkanlah sama-sama. Kita nak cari ke ataupun kita tak nak cari. Ini cerita dia amal soleh, kan? Maka tentulah kita akan mencari amal soleh kita, sebab peneman, kan? Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut, yang bermaksud setiap orang mempunyai 3 teman. Salah satu temannya berkata kepadanya, apa yang engkau infakkan adalah untukmu, dan yang engkau tahan bukan milikmu. Iaitu harta lah. Apa yang diinfakkan tu, itu kita punya. Yang kita pedakut ni bukan kita punya. Betul kan? Yang kita infakkan tu lah kita punya. Yang ada di bank, dalam poket, belum tentu kita punya. Tapi kadang-kala kita lebih sayang untuk menginfakkan, dan kita dah baca malam ni, rupanya yang diinfakkan itulah kita punya, ya? Sedangkan temannya yang satu lagi berkata, aku akan ikut bersamamu jika engkau telah sampai di pintu syurga. Aku akan meninggalkanmu dan kembali.
Demikian itu ialah keluarganya, keluarga tak sama. Itu teman kita keluarga. Sementara teman yang ketiga mengatakan, aku akan selalu bersamamu ke mana pun engkau pergi, mana pun dia pergi. Maka dia kata, itulah dia amalan kita. Amalan kita. Jadi maknanya harta yang kita infakkan, keluarga kita pun dia hanya menemani kita buat sementara sahaja, tapi yang menemani kita di mana-mana dan bila-bila masa ialah amal soleh kita. Amal soleh ni banyaklah. Sembahyang kita amal soleh, puasa kita, bagi salam, tolong orang, kan, amal soleh. Baru ni anak saya tanya saya, "Bah," dia kata, "kenapa abah pergi beria-ria nak tolong dia?" Saya kata, "Lah, hai, kalau abah tolong dia, nanti di akhirat siapa tolong abah? Dia tak boleh, kan? Anak saya yang bertanya pun dia tak mampu, kecuali sekiranya anak yang soleh mendoakan orang tuanya, doa dia lah, kan?" Jadi apa yang kita tolong orang pun dipanggil kebaikan. Masih lagi daripada Anas bin Malik disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba meninggal dunia, dia akan diikuti oleh 3 hal. Yang 2 kembali pulang, yang 1 tetap bersama-samanya di alam kubur. Dia diikuti oleh keluarga, harta dan amalannya. Ini biasa kita dengarkan. Maka keluarga balik, harta kita pun balik, amal kita je yang tinggal bersama dengan kita. Jadi kalau begitu, maknanya kita kena fokus, kena bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, sebab dia je yang akan bersama dengan kita. Dia yang bersama dengan kita. Apa bentuk amal soleh? Banyak, ya. Kita ni banyak amal soleh. Sebenarnya melaksanakan amal soleh sangat mudah berbanding melakukan kemaksiatan. Sementara dari Nu'aim Ibnu Bashir dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut, perumpamaan seseorang dan perumpamaan kematian seperti seseorang yang memiliki 3 teman. Salah satu dari teman itu mengatakan, inilah harta kekayaanku, ambil dan tinggalkanlah sesuka hatimu. Sedangkan teman yang lain mengatakan, aku akan ikut bersamamu dan mengabdikan kepadamu. Jika aku meninggal, aku akan meninggalkanmu. Disakatuilah lebih baik meninggal, ditinggalkan kita. Teman yang ketiga mengatakan, aku akan sentiasa bersamamu, masuk dan keluar bersamamu, meskipun engkau meninggal maupun hidup. Itulah dia amal soleh. Jadi maknanya kita dah faham dalam bidah, tak ada yang boleh menemankan kita di alam barzakh waktu kita sendirian dimasukkan oleh orang ramai dalam lubang kubur, ditimbuskan tanah gelap gulita. Yang kekal bersama kita amal soleh. Jadi kalau kita renung, peluang itu masih ada lagi pada kita. Kita masih ada ruang dan peluang untuk nak buat amal soleh yang bakal menemankan kita di dalam tempat yang sangat gelap gulita. Pergi bila? Wallahu a'lam. Bila-bila masa boleh pergi. Kawan saya pengutur Mahat dulu, pagi dia mesyuarat online, masa tu PKP, kan, pagi mesyuarat online, pukul 6 dapat berita dia meninggal. Sedangkan pagi itu mesyuarat sampai pukul 12, lepas 2 hari dia mesyuarat, pukul 6 petang dapat berita dia meninggal. Tuan-tuan, kan, jadi bermakna dah banyak berlaku bila kita macam tu dah, kan. Di masa sama, hadis tadi cukup banyak mengatakan bahawasanya yang akan ikut kita dan tak balik-balik ke mana kita pergi pun ikut ialah amal soleh. Harta kita yang kita infak yang kita punya,
Yang ada di bank tu berpuluh ribu ke beratus ribu ke tuan, yang terlabur di BSN dengan apa, dengan mana-mana apa pelaburan pun dianya akan diagih-agihkan, bukan kita punya. Kan, bukan kita yang punya. Yang infak lah kita punya. Yang kita hari subuh turun kita infakkan RM1 di tabung tu kan. Itulah yang kita punya. Besok pagi turun subuh lagi infakkan RM1 lagi tu, itu kita punya. Datang hari Jumaat kita bagilah RM10 dalam tabung tu, itu kita punya kan. Dan juga yang kita punya, yang kita belanjakan kepada ahli kerabat kita. Setiap kali kita membeli makanan, begitu tuan-tuan, kalau kita ni ayah pergi pasar, kalaulah kita pergi pasar, tak apalah, ingat kita duit kita yang pergi pasar, kita beli ikan, kita beli ayam, bawa balik, kita yang siang, jangan marah tuan-tuan. Sebenarnya itu yang bertepatan dengan hadis Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah suka, terlalu suka Allah kepada hamba-Nya melaksanakan sesuatu itu dengan cara yang paling terbaik. Saya ada seorang, dia ni suka bersedekah. Masa saya di sekolah dulu, bila kita buat program perkhemahan pelajar, jumpa dia, bang, kita ada perkhemahan pelajar ni, kalau abang nak bagi daging lembu lah. Alhamdulillah, sebab kita buat peringkat negeri. Peringkat negeri ni pelajar dia kadang-kadang 2-3 orang. Sekolah-sekolah hantar wakil-wakil selumbuk tu dah pergi 3 orang kan. 3 orang ni lembu lah. Dia kata, tak apa Ustaz, abang akan bagi saya ke lembu. Memang setiap tahun buat saja istimewa pelajar, dialah penyumbang lembu tuan. Dia pula cukup pelik tuan. Lembu yang dihantar tu, dia cokau, dia semolih, dia kulitkan, dia siangkan, dia hantar, kita nak basuh lagi. Memang hebat. Satu hari dia tipu saya, Ustaz, dia kata, minta maaf Ustaz, lembu lambat sampai, abang dah hal tadi pergi tangkap pun dah petang. Dia kata, ni abang sampai nanti, dia kata insyaAllah pukul 6 petang sampai dah, tapi untuk mulai besok lah. Sampai-sampai ya tuan, sebahagian dah bersiang, tapi ada lagi yang belum bersiang. Dia kata, tersompek Ustaz, minta maaf lah. Dia boleh minta maaf gitu. Tengok dah bersiang separuh lagi, setengah lagi, 2/3 belum bersiang lagi, tapi dah kulit dah. Turun lori, kita ingat, dia balik lah. Dia pun ambil barang, dia siang tung, sampai selesai basuh, baru dia balik pukul dah 10 malam dia balik kan. Kata, bang, yang balik bang, kita sup ni kita habis dulu bang makan. Begitulah saya tahu tuan-tuan. Tapi saya dah bersara ni, wallahualam lah ya. Kita pun tak boleh buat ismak pelajar lagi lah. Maknanya jiwa terbaik. Jadi kita tuan-tuan, seorang ayah pergi ke pasar, beli barang, duit kita, balik kita siang, kita ingat bahawasanya inilah amalan kebajikan kita yang kita dikira oleh Allah mudah-mudahan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengumun kan. Kalau mengumun nanti tak apa dah terdapat. Sebab itu pemberat mizan kita nanti, dan dialah nanti peneman kita di alam barzah. Cerita boleh ikan guna duit, kita siang, kita basuh, simpan dalam peti, masuk tempat wei, simpan dalam peti, itu adalah peneman kita. Kalau itu peneman kita, kenapalah kita nak marah pula? Anak kita tak ada dia balik nanti. Orang rumah kita, ia je menangis, je jari mata kan, tapi balik dah. Dia tak duduk kubur dah. Kau duduk pun sekejap, orang dah semua balik, dia duduk lagi tu. Dia pujuk ke anak, dia baliklah. Kalau suami pula isteri meninggal, itu juga lagi pula kan. Kena 3 hari dah, boleh pisah pun kolat dah. Dia cerita kampung saya dulu kan. Kampung saya dulu, entah hiu atau tidak, tapi menantu dia ni menakal sikit. Dia kata, abah saya ni, dia tahu tak tahulah apa pula, sebagai dia induk tak, dia kata, dia cakap boleh pisang kolat, dia kata
Lepas tu boleh ayat ikan hanya dalam mulut tanya, apa bah? Abah nak kahwin ke bah? Kau semualah. Jadi tak ada juga, tinggal kita seorang. Jadi yang duduk taman pahala ibu-ibu masakkan untuk suami tak nak, itulah tinggal. Pinggan penuh singki dia basuh, itulah pahala dia yang teman kita besok. Datang ke masjid, ke surau, itulah yang teman kita besok. Baik. Kemudian disambung lagi sedikit. Bawah itu kita Ka'ab sebagaimana dituturkan oleh Abi Dunya pernah berkata sebagai berikut: jika seorang hamba yang soleh diletakkan di dalam kuburnya, amal solehnya akan mengelilinginya, solat, puasa, haji, jihad dan sedekah. Lalu datang kepadanya malaikat pemberi azab dari sisi kakinya, sehingga solat berkata, menjauhlah kamu darinya, kerana tidak ada jalan bagimu menuju dirinya, dan telah berdiri lama di atasku untuk beribadah kepada Allah. Dia lama berdiri 60 tahun lamanya dia akan sembahyang. Jadi masa sembahyang akan menjadi penghalang, penghalang. Ini banyak hadis dia ni, cerita ni, bahawa amal soleh sebagai daripada bekalan kita. Lepas itu dikatakan buatlah amal soleh, buatlah amal soleh. Tapi tuan-tuan, nak buat amal soleh ni, nak infak ni bukan senang. Dia banyak cabaran dia, banyak cabaran dia. Kadang-kadang dianya buat sekejap tapi lama tak buat, Lepas tu Nabi kata buatlah sedikit tetapi berterusan, Sahabat dia kalau Quran tu dia bagi 7 hizib. 7 hizib tu maknanya bagi 7. Hari Sabtu dia baca 1 hizib. 1 hizib tu lebih kurang adalah berjuzuk. Sampai hari Jumaat, sebelum azan Jumaat, maka sahabat akan khatam Al-Quran, satu Al-Quran itu 30 juzuk. Bermakna setiap minggu dia khatam 1 kali setiap minggu. Itu budaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia membaca Quran itu 7 bahagian. Maka Jumaat sebelum azan dia akan pastikan akan khatam Al-Quran. Sebab itu hari Jumaat itu adalah hari yang mana dianya diberikan keutamaan untuk amalan-amalan peribadi. Amalan peribadi. Secara ilmunya, kalau orang bertanya kepada saya, Ustaz, mana lebih baik, kita buat tazkirah sebelum azan Jumaat, atau kita beri ruang dan masa untuk individu yang datang tu buatlah masing-masing macam kita, nak berzikir ke, nak Quran ke, baca surah Yasin ke, surah apa, tak kisahlah, surah Kahfi ke, mana lebih baik? Kalau cerita mana lebih baik, maka memang hari Jumaat lebih afdal kita melakukan amalan peribadi. Tapi kalau nak buat juga, tidaklah salah, tidaklah menjadi kesalahan yang kita pula mana boleh, tak ada, boleh buat. Bukan cerita boleh tak boleh. Boleh buat tazkirah sebelum azan Jumaat, boleh. Tapi kalau macam mana lebih afdal, yang ni pun boleh buat, yang ni pun boleh buat, nak tazkirah boleh buat, mana lebih afdal? Maka lebih afdal lah maksud pribadi. Sebab para sahabat pun akan mengkhatamkan Al-Quran pada hari Jumaat sebelum azan zuhur itu. Itu memang Jumaat itu diberikan peluang. Tuan-tuan pun mungkin ada zikir-zikir yang nak dibuat pada berkenaan pada hari Jumaat. Itu mungkin juga nak baca surah Kahfi, namun kalau nak buat juga, pihak masjid nak buat, janganlah kita bertelagah, silakanlah, buatlah, kita dengarlah sama-sama. Namun kalau sekadar khutbah,
dah azan dan berkhutbah. Bila berkhutbah saja, tidak ada lagi amalan peribadi. Jangan pula khutbah kita pun semayang lagi. Kan? Yang tu bagi saya satu kesilapan. Sebab khutbah itu merupakan rukun solat hari Jumaat kita dengar, kan? Jadi maknanya waktu itu mana lebih afdal dia duduk mendengar khutbah, tinggalkan amalan-amalan peribadinya. Sebab sebelum tadi dah diperuntukkan masa itu dah. Sebelum azan dah ada ruang dan waktunya, afdal dia buat amalan peribadi. Dah azan, khutbah naik, maka waktu itu tinggalkan amalan peribadi, kau zikir ke apa ke, dia hendaklah mendengar khutbah itu yang sedang dikhutbahkan oleh khatib. Kalau disemayang juga lagi, maka itu kesilapan lah. Baik. Kemudian saya nak lompat sikit di bawah tu peringkat yang mana dalam targhib. Kalau di bawah tu peringkat nombor 3 di bawah. Muka surat 421 peringkat yang ketiga daripada bawah. Dalam Al-Targhib, nama kitab, ya, Al-Asbahani menuturkan riwayat dari Abu Minhal. Dia mengatakan tidak ada yang menemani seorang hamba di dalam kuburnya yang lebih disukai daripada istighfar yang banyak. Maknanya kita nampak dah, pentingnya istighfar. Istighfar yang banyak sangat penting. Tuan-tuan bolehlah istighfar, nak berselawat Nabi hari Jumaat semazan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buatlah banyak kali tak apa. Atau istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Tak apa, kan? Tapi bila dah khutbah naik, kita kena stopkan istighfar kita. Telinga kita kena dengar, mata kita kena lihat. Tumpukan fokus kepada khutbah. Ya. Tapi sebelum tu tak apa. Jadi makna di sini dikata bagi seorang hamba dalam kubur tidak ada yang lebih hebat, yang lebih seronok, iaitu dengan dia istighfar. Sementara itu Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia akan terputuslah semua amalnya kecuali 3 keadaan, 3 hal. Sedekah jariah, sedekah jariah, sedekah yang mengalir dipanggil. Jariah tu mengalir, sedekah yang mengalir. Sedekah jariah, pahala dia lah, pahala dia yang mengalir. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Iaitu ilmu yang betul, ilmu yang benar, ilmu yang tak salah pada syariat. Kalau kita ajar dia ilmu curi, tak boleh dah tuan. Itu orang yang kesalahan dia mencuri kambing, dia ditangkap tak boleh bayar, maka dipenjarakan seminggu. Contoh, dipenjarakan seminggu. Dalam lokap tu, dalam penjara tu disekalikan dengan ramai orang yang banyak kesalahan. Yang ni dah 10 tahun dah, yang ni mungkin 20 tahun. Apa salah dia? Yang ni rompak bank, Jadi yang mencuri kambing ni duduk sabar dengan perbak bank. Dia kata, kau curi kambing seminggu tak keluar modal. Tengok pakcik nah, curi bank. Lepas tu berbuat akhirnya diajarlah macam mana curi bank. Beralihlah ilmu. Keluar si pencuri kambing tadi, daripada ilmu tak ada curi bank, ada ilmu curi bank. Bahaya juga dalam tu, mengajar tu kan. Macam mana curi kambing kata. Yalah, dan kambing tu dia kata setelah lama bising, soda ketua rumah. Saya pernah duduk berbual dengan budak bujang. Jadi dalam banyak cerita dia kata
cara nak mencuri bosi grill rumah kita tu kan ada hago tuan kan, ada hago. Cara nak curi tu senang ya. Wah, saya pun nak, macam mana saya kata. Dia kata, Ustaz guna gergaji bosi. Tak boleh. Dengar dia kokek. Tak, Ustaz guna sabun, dia kata. Ni sabun, kita resort balik, kenakan mata tu dengan sabun. Akhirnya mata gaya tu makan bosi tiang pagar kita tu tanpa bunyi sebab ada sabun. Dan apa ilmu? Tuan. Kan? Dapat ilmu. Itu bukan ilmu bermanfaat. Sebab dianya ilmu yang melanggar syariat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bertepatan dengan syarak lah. Kan? Ilmu yang bertepatan dengan syarak. Di sini itu ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kan ini biasanya. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi ini benda yang sangat bermanfaat pada kita. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan kita. Ya. 3 benda ni. Sedekah jariah itulah hak kita sebenarnya. Yang simpanan bank tu yang perlu disedekahkan tu belum tentu kita punya. Tuan-tuan, hari ni tadi ada seorang kena tipu skema 100,000 lebih, di mana orang tu menyamar sebagai lembaga hasil dalam negeri. Tapi mudah je pula kan. Saya pernah kena sekali tuan, dia tipu. Dia kata saya ni daripada lembaga hasil dalam negeri, Encik Zamani Ibrahim. Ya pula nama saya. Dia baca IC saya, kata pun lembaga hasil, tahu nama saya, tahu IC, memanglah patutlah. Dia kata tuan ada tertunggak cukai. Kebetulan memang saya sedang proses nak bersara. Jadi takut ada benda dulu keluar dia balik. Sebab bersara ni antara bendanya kena clearkan dengan lembaga hasil. Memang proses yang jalan tu nak bersara. Tiba-tiba dia tipu. Saya kata, ya tuan, memang saya mungkin ada lah, dia kata. Sebab kita dah bersara ni, dah buat urusan ni. Dia tipu. Kono pula time dia tu. Kan? Dia kata, terima kasih, saya pun memang proses nak bersara. Ni, berapa jumlah dia tuan? Yang saya kena bayar, yang tertunggak tu. Dia kata, banyak juga. Wah, saya rasa tak banyak lah tuan. Saya rasa saya kata dia kurang dalam 700 je. Itu yang saya buat kira lah. Tak lebih, dia kata. Lebih 700. Sebab dia kata di situlah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak tolong kita tuan-tuan. Saya perasan sebabnya dia kata, saya nak tanya Encik Zamani. Encik Zamani pergi ke Kuantan pada tarikh sekian, urusan apa? Dia tanya saya, urusan apa? Saya kata, kenapa lembaga hasil tanya macam tu? Saya kata, ini skema ni. Saya pun kata, okey tak apalah. Saya senangnya nanti besok saya pergi lembaga hasil tanya. Tak payah saya telefon ni, saya tak pandai kata. Besok saya pergi jumpa lembaga hasil Seremban. Dia pun macam tu, tak apalah, nanti Encik Zamani pergi lembaga hasil kata. Dia pun letak. Tak ada pun tuan. Tidak, saya kena skema kan. Macam-macam kan sebenarnya. Baik, itu maknanya bukan ilmu yang bermanfaat. Selain itu diriwayatkan pula dari Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan orang yang sentiasa mengalir pahalanya. Yang ni pun kita nak dengar juga. Ada 4 golongan orang yang mengalir pahalanya. Mereka telah meninggal dunia, tak ada lagi dah. Ya? Siapa orangnya? Iaitu orang yang berjaga untuk berjihad di jalan Allah. Itu rasanya ada peluang tak?
Wallahu alam. Kan? Kalau sekarang ni nampak gaya tak adalah, tapi mana tahu. Kan? Okey. Yang kedua pula, orang yang mengajarkan ilmu. Kita ada situ insya-Allah. Tuan-tuan tak semestinya mengajar ilmu yang bermanfaat. Saya itu duduk mengayuh zikar, tanya anak muda tu, dia mengayuh sekali kayuh dia keluar 150 km. Saya pula mengayuh 30 km je. Itu pun balik termenung. Air botol habis. Saya kata, macam mana awak boleh kayuh 150 km? Dia pun beritahu saya ilmu. Gini, bang, dia kata, dia pergi abang, dia tak kenal sebab dia datang mengayuh, saya tanya berbual. Abang kalau nak mengayuh hari Sabtu 150 km, hari Rabu tu abang dah seminar dah 50 km, hari Khamis 50 km, hari Jumaat 50 km, hari Sabtu tu hayun 150 km. Dia tu, oh macam tu pula, dah di prepare je tenaga tu. Kemudian hari Ahad tu bang, dia kata abang jangan pula dah kayuh 150 satu terbaring, abang yang baring hari Ahad tu, abang kena kayuh lagi 50 km. Dapat saya ilmu tapi tak amalkan. Tak berani saya amalkan tu. Kan? Dia orang muda. Kemudian dia kata, dua benda abang yang lupa bawa coklat dengan pisang. Dia kata, yang tu saya bawa lah mengayuh. Tapi yang 50 km 150 tu tak boleh. Itu ilmu bermanfaat kan. Okey. Kemudian orang yang bersedekah. Ni berarti sedekahun jariah tadi, bersedekah. Nak buat surau, kita bagi RM10, itu jariah lah tu. Kan? Jariah. Sedekah jariah, iaitu sedekah yang mana kita infakkan pada orang itu dan dia kekal lama. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, iaitu kata boleh kita mewakafkan lampu, tetapi makanan tak boleh. Makanan tak boleh. Kalau kita masjid hari Jumaat buat pisang, apa ni, saya nak wakafkan pisang, tak boleh. Sebab pisang tidak boleh diwakafkan, sebab ain dia cepat hilang. Maka dalam kitab fiqh manhaji Syafi'i sebut, dia kata bagaimana lilin. Lilin pun tak boleh wakafkan, sebab lilin dia nyala tu hilang. Maka tak. Tapi lampu boleh. Tapi tak sebut kitab fiqh manhaji, tak lampu, sebab dibincangkan oleh ulama-ulama mutakhir ini bagaimana lampu. Maka lampu ni boleh kita wakafkan ke surau kita. Itu sedekah jariah tu. Kan? Lampu tu. Minyak wangi macam mana? Boleh. Dia lama. Boleh betul kan? Tapi kalau sedekahkan durian, memang sedap, Allah bersyukur. Nak namakan dia infak, tak, itu bukan sedekah jariah namanya, itu sedekah sahaja. Boleh buat, memang boleh lah sedekah, tapi sini sedekah jariah. Dan keempatnya dia kata, orang yang meninggalkan anak soleh, yang mendoakan untuknya anak soleh, tapi ada kaitan rujuk, anak soleh mendoakan. Walaupun anak soleh ini, anak ini kalau kita ajar dia sembahyang, ayah mak dapat pahala. Dia baca Fatihah, kita ajar dia dapat pahala. Itu ayah dan ibu apabila mengajar anak Al-Quran, anak tu baca, kita dapat pahala. Kita dapat pahala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan saya aku qauli hadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.